DTV KPM. Datuk Peter Velapan, Tan Sri Darshan Singgil, Datuk Seh Kok Chee. Wah, ini merupakan wajah-wajah yang telah membantu menggerakkan sukan dalam negara kita. Tapi Iban rasa tiba-tiba macam nak menyanyi lah. Okey, kita cuba sikit. Pahit ketir hidup dan pengorbanan, terpaksa menghadapi demi kejayaan. Tiba-tiba pula dia menyanyi. Aduh. Seronoknya Ifan hari ni. Kenapa seronok sangat? Ifan tengah tengok wajah-wajah orang yang membantu untuk menaikkan semangat sukan dalam negara kita, Cikgu. Oh, sukan Ifan bukan sekadar boleh membanggakan ataupun menaikkan nama negara di pesada dunia, malahan sukan juga menjadi alat kepada perpaduan. Alat perpaduan? Macam mana tu, Cikgu? Oh, macam mana? Nak tahu jawapannya? Jom ikut saya. Jom, Cikgu. Kita pergi masuk kelas. Okey, Kat jom. sana, Cikgu. Jom. Okay, jom. Hai semua, Assalamualaikum. Salam sejahtera bersama saya Irfan Syami di DTV KPM untuk slot menengah atas. Hari ini kita akan sama-sama mendalami belajar tentang mata pelajaran sejarah untuk tingkatan 5 dengan tajuknya Sukan sebagai alat perpaduan. Untuk itu, kita bawakan seorang guru yang cukup luas pengalamannya. Kita persilakan Cikgu Wan Muhammad Saifuddin Wan Hassan dari SMK Bandar T6 Keluang, Johor. Assalamualaikum Cikgu Wan, apa khabar? Alhamdulillah sihat Ifan. Lama kita tak jumpa kan? Lama sangat Ifan. Alhamdulillah dipertemukan lagi untuk slot menengah atas hari ini. Dan kita juga ditemani oleh seorang Cikgu Wan lagi, iaitu Wan Nur Adi Tengah LS Wan Ngah dari SMK Ibrahim Fikri Kuala Nerus Terengganu selaku jurubahasa isyarat kita untuk kelas hari ini. Cikgu, apa khabar? Alhamdulillah. Okey, Cikgu Wan. Kita hari ini akan belajar tentang sejarah tingkatan 5. Dan pastinya, Cikgu, kita bawakan juga murid-murid Cikgu, betul? Betul, tepat sekali. sekali. Jadi, siapakah mereka, Cikgu? Kenalkan. Okay, Assalamualaikum semua. Sihat? Waalaikumsalam. Okey, anda dah bersedia ke untuk aktiviti pada hari ini, untuk pelajaran pada hari ini? Okey, nampak sudah bersedia. Sangat ceria. Mungkin Cikgu boleh kenalkan dulu siapa di antara mereka. Okey, hai Aziz. Assalamualaikum. Okey, seterusnya kita ada saudara Luqman. Hai saudara Luqman. Hai. Okey, kita ada juga Azim. Hai Azim. Dan juga kita ada Alisha. Okey, Cikgu. Kita bersama dengan 3 ekor kumbang dan 1 kuntung bunga menemani kita untuk slot menengah atas hari ini sejarah tingkatan 5, Cikgu. Jadi, topik kita berkaitan dengan sukan sebagai alat perpaduan. Jadi, Cikgu, sebagai mukadimahnya, mungkin Cikgu perjelaskan apakah kaitan gimik kita dengan topik hari ini. Silakan. Okey, pada hari ini kita akan belajar berkaitan dengan sukan sebagai alat perpaduan, iaitu kita akan lihat bagaimana sukan itu memainkan peranan untuk menyatu padukan bangsa yang ada di negara kita. Tambah-tambahan lagi, negara kita merupakan sebuah negara yang terdiri daripada masyarakat majmuk, iaitu Melayu, Cina dan India serta lain-lain bangsa ataupun etnik. Baik, Cikgu. Okey, itu adalah pengenalannya. Maksudnya, Cikgu, di Malaysia ini kita bukan saja ada satu bangsa, malahan kita merupakan masyarakat yang majmuk, ada pelbagai kaum, bukan saja kaum, malah agama dan juga bangsa. Okey, Cikgu, jom kita teruskan pembelajaran kita. Okey. Tajuk hari ini ialah sukan sebagai alat perpaduan. Murid-murid di rumah dan juga murid-murid dalam talian boleh merujuk buku teks sejarah tingkatan 5 berhalaman 152 sehingga 156 untuk mengikuti sesi pembelajaran pada hari ini. Okey, bisa mulakan Ifan. Okey. Kita akan lihat berkaitan dengan pengenalan. Okey, sukan merupakan satu medium untuk memupuk perpaduan kaum dan integrasi nasional. Media ini maksudnya ialah perantaraan. Dia menjadi perantaraan untuk memupuk perpaduan kaum dan juga integrasi nasional. Sukan juga dapat mengeratkan hubungan muhibah dan menerapkan rasa saling hormat dalam kalangan peserta. Hubungan muhibah maksudnya, hubungan muhibah ni bukan kita kaitkan sekadar atlet sahaja. Mungkin hubungan muhibah di antara penyokong-penyokong sukan. Mereka duduk bersama, bersorak
dan menyokong pasukan yang bertanding. Ya. Selain itu juga, sukan mampu mewujudkan masyarakat yang sanggup memberikan sumbangan demi kesejahteraan sosial dan kecemerlangan sukan negara. Mungkin cikgu boleh jelaskan dari aspek kesejahteraan sosial itu bagaimana cikgu? Kesejahteraan sosial ni maksudnya Irfan seperti ini. Okey, kita tahu bahawa atlet-atlet sukan, penyokong-penyokong sukan bukan terdiri daripada satu bangsa, tapi mereka terdiri daripada pelbagai bangsa, agama, budaya, warna kulit dan latar belakang kehidupan. Jadi mereka disatukan melalui sukan. Ketika menyokong, mereka duduk di aras yang sama, memberi sokongan kepada atlet. Dan atlet negara juga terdiri daripada pelbagai kaum, tidak terhad kepada satu-satu kaum sahaja. Betul cikgu, berada di bawah satu bumbung dengan satu matlamat untuk menjayakan sukan tersebut. Okey, cikgu, tepat kan? sekali Irfan. 4 bintang tu. 4 bintang untuk saya. Terima kasih cikgu. Okey, Silakan. seterusnya kita akan lihat sukan dan perpaduan melalui pendidikan. Kita akan lihat bagaimana sukan, pendidikan dan juga perpaduan. Bagaimana hubungan tersebut muncul dan boleh berlakunya perpaduan dalam pendidikan. Okey. Sukan merupakan aktiviti co-kurikulum yang digalakkan dalam kalangan murid sekolah. Sudah pasti digalakkan dalam murid sekolah. Kenapa? Ingin melahirkan masyarakat pada masa akan datang yang mempunyai keseimbangan dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Kita bukan sahaja nak lahirkan pelajar yang pandai, tetapi juga pelajar tu punya kesihatan, kecergasan, kerana otak yang cergas minda akan jadi cerdas. Okey, tepat sekali Irfan. 4 bintang. Okey. Seterusnya, dasar satu murid satu sukan dan rancangan integrasi murid untuk perpaduan RIMUK menggalakkan murid melibatkan di dalam sukan yang digemari. Dasar ini juga memberi peluang kepada murid pelbagai kaum mencubukan diri dalam bidang sukan serta dapat memupuk semangat setiakawan dan berpasukan. Okey, saya teruskan. Selain itu, dasar ini mampu melahirkan atlet yang berkaliber sehingga ke peringkat antarabangsa. Kejohanan olahraga tahunan melibatkan murid yang terdiri daripada pelbagai kategori umur dan kaum. Irfan pun pernah terlibatkan dengan kejohanan Pernah cikgu? Zaman sekolah dulu Zaman cikgu. sekolah. Ketika itu cikgu, contoh kita bagi 10 tahun yang lepas waktu saya umur 15 tahun, ketika itu saya merupakan murid yang ada dalam rumah sukan warna kuning cikgu. Jadi ketika kejohanan olahraga tu cikgu, semua orang rumah kuning akan pakai baju yang sama datang ke padang untuk bagi sokongan dan juga semangat. Itulah punca kepada perpaduan dan sukan. Okey. Seterusnya, tiada acara sukan yang dipertandingkan mengikut kaum. Rakan-rakan penyokong serta guru penasihat rumah sukan akan bersorak memberikan sokongan kepada atlet rumah sukan masing-masing tanpa mengira kaum. Okey. Sekarang ni saya dah bagi penerangan, tibalah masa untuk menguji minda murid-murid saya dalam talian. Murid-murid di rumah juga boleh terlibat sama dalam aktiviti ini. Baik, okey, boleh saya mulakan Irfan? Silakan. Okey. Soalan yang pertama. Nyatakan 2 dasar yang diperkenalkan pada peringkat sekolah untuk memupuk nilai perpaduan. Baik, siapa nak jawab? Baik, cikgu. Silakan. Okey, Azim. Hazim. Dasar tersebut ialah dasar satu murid satu sukan dan integrasi murid untuk perpaduan, iaitu RIMUK. Betul ke cikgu? Kita tengok jawapannya betul atau tak. Kita semak jawapan sama-sama. Okey, tepat sekali. Dasar satu murid satu sukan dan juga dasar rancangan integrasi murid untuk perpaduan ataupun RIMUK. Tahniah Hazim. Okey cikgu. Berapa gajian kita nak berikan kepada Kita Hazim bagi cikgu? 4 bintang. 4 bintang. Okey, Satu pelekat. Mewakili 4 bintang. Okey, baik. Hazim baik di sini. Okey, saya teruskan dengan soalan yang kedua. Silakan. Jelaskan 3 matlamat dasar ini diperkenalkan. Apakah 3 matlamat? Okey, siapa nak jawab? 3 matlamat. Luqman. Okey, Luqman, beri jawapan anda. Okey, 3 matlamat dasar ini diperkenalkan bertujuan yang pertama, menggalakkan murid pelbagai kaum melibatkan diri dalam sukan yang digemari. Yang kedua, memberikan peluang kepada murid pelbagai kaum untuk mencuburi bidang sukan. Dan yang terakhir, memupuk semangat setiakawan dan berpasukan. Kita semak jawapan tepat tetap. Jawapan yang dinyatakan oleh Luqman. Luqman, silakan cikgu. Okey. Tepat. Ada 3 objektif. Yang pertama, menggalakkan murid melibatkan diri dalam aktiviti sukan, peluang kepada murid serta memupuk semangat setiakawan. Okey.
4 bintang 4 untuk bintang Luqman. untuk Luqman. Tahniah Luqman. 1 pelekat untuk Luqman. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Silakan. Okey, ada satu permainan dikenali sebagai pusingan robbing. Macam mana pula ni cikgu? Mereka akan jawab soalan secara bergila-gila. Okey. Okey, kita panggil pusingan. Baik. Okey, dah bersedia ke belum murid-murid semua? Sudah? Okey, dah bersedia. Okey, terbaik. Okey, kita tengok soalannya. Okey. Rumah saya cikgu. Rumah kuning. Ini gambar daripada kejohanan sukan tahunan sekolah saya. Oh, sekolah cikgu ingatkan saya. Ini tadi. rumah sukan Corona. Kita orang panggil Corona kalau kuning. Oh, Corona. Okey. Okey, berikan maklum balas terhadap gambar berikut dengan menjawab soalan-soalan yang diberikan. Okey, yang pertama, apakah perasaan anda sekiranya anda terpilih sebagai ahli pembarisan rumah sukan? Apa perasaan? Okey, siapa nak nyatakan perasaan? Seronok ke, terpaksa ke kan? Cuba. Okey. Siapa nak jawab? Oh, Alisha. Alisha. Okey. Silakan. Perasaan Alisha jika Alisha dipilih sebagai seorang ahli pembarisan, Alisha akan rasa gembira dan bangga kerana menjadi salah seorang yang menyumbang tenaga untuk memastikan kejohanan sukan tahunan di sekolah Alisha ni berjalan dengan lancar. Wah, terbaik jawapannya cikgu. Kita yang tengok jawapan Perasaan bangga dan gembira, tepat sekali. Baik. Satu murid- pelekat cikgu. Satu pelekat, 4 bintang Irfan. Okey, kita pergi Alisha. kepada soalan yang kedua. Bagaimanakah anda memainkan peranan dalam perbarisan sukan yang melibatkan pelbagai kaum? Apa peranan yang dimainkan oleh murid-murid ini? Okey, siapa nak jawab? Peranan Saya pelbagai kaum. Silakan. Okey, Aziz. Okey. Peranan yang dimainkan oleh saya dalam pembarisan sukan yang melibatkan pelbagai kaum iaitu sebagai ketua kontijen. Sebagai ketua kontijen, saya akan memastikan kerjasama yang baik berlaku dalam kalangan ahli pelbagai kaum serta mengetepikan perbezaan yang wujud untuk memastikan kejayaan pasukan pembarisan kami untuk kejayaan pembarisan kami. Okey, apa peranan yang dimainkan oleh murid saya ialah sebagai ketua kontijen. Apa yang dimainkan oleh apa yang tindakan dilakukan olehnya sebagai ketua kontijen ialah mewujudkan kerjasama dan juga toleransi. Alhamdulillah, terbaik cikgu. Okey, 1 bintang kepada Aziz. Okey cikgu, kita nak teruskan dengan aktiviti yang kedua cikgu. Jelaskan manfaat yang diperoleh daripada kegiatan ini bagi mengukuhkan perpaduan kaum. Okey, apa manfaat yang diperoleh? Baik, silakan. Manfaat yang dapat diperoleh ialah semangat kesukanan dapat dipupuk dalam kalangan ahli pembarisan. Hal ini kerana apabila semangat kesukanan ini wujud, setiap ahli pembarisan akan mengetepikan perbezaan yang wujud dari segi bangsa, agama maupun warna kulit. Oleh itu, setiap ahli pembarisan akan mengamalkan sikap bekerjasama dan toleransi yang baik. Okey, kita tengok jawapan, kita semak jawapan Azim sama ada tepat atau tidak. Okey, tepat sekali. Itu semangat kesukanan yang juga mengetepikan perbezaan yang wujud. Tahniah kepada saudara Hazim. Okey, kita bagikan cikgu. 4 bintang kepada Hazim. Baik, seterusnya cikgu, Ifan ada dengar yang cikgu ada aktiviti yang berikutnya, betul? Okey, ada satu aktiviti Ifan. Sekali ini nak libatkan Ifan bersama-sama kami dalam aktiviti tersebut. Okey, Ifan pilih satu bola pimpong yang ada dalam bekas berwarna putih. Okey, ada 3 biji bola pimpong cikgu. Pilih satu. Pilih satu saja. Okey, 1, 2, 3. Dah. Okey. Baik. Okey, Ifan tunjuk bola pimpong nombor berapa? Bola pimpong ni nombor 2. Okey, Ifan sekarang Ifan ambil satu kad yang berada pada kotak yang bernombor 2. 1, 2. Okey, yang ni cikgu Bismillah. Ya, dah dapat cikgu. Nak Ifan bacakan? Itu cikgu nak bacakan? Saya bacakanlah. Okey, boleh cikgu baca. Boleh berebut nak baca, okey tak apa. Okey. Bacakan cikgu. Okey, bacakan. Okey. Tugasannya ialah yang pertama susun kad diberikan kepada Hazim manakala memilih serta membaca soalan diberikan kepada Haziq dan menjawab soalan diberikan kepada Luqman dan memberi respon diberikan kepada Alisha. Sekarang ni kita bagi pada murid-murid semua untuk menjalankan aktiviti ini. Okey, kita mulakan dengan saudara Hazim yang akan menyusun kad tersebut. Dipersilakan. Silakan. Baiklah, di tangan saya terdapat 3-4 kad yang berlainan warna. Jadi, saya pilih Aziz untuk pilih salah satu daripadanya.
Saya, okey. Saya nak pilih warna kuning lah saya rasa. Kuning. Buatlah. Terima kasih. Okey, saya buka kad dia. Okey, dekat kad tertulis sukan merupakan salah satu medium membentuk perpaduan. Soalannya, nyatakan kepentingan perpaduan. Dari segi soalan yang saya baca tadi, boleh tak saya meminta untuk Abang Lokman untuk menjawab soalan saya tadi? Abang Lokman, ya? Silakan Abang Lokman. Boleh, Aziz. Baiklah. Kepentingan perpaduan ialah mewujudkan sebuah negara yang aman, terutamanya bagi negara kita, Malaysia, yang mempunyai masyarakat yang berbilang kaum. Serta perpaduan membuatkan negara kita bebas daripada rusuhan kaum dan pertelingkahan. Selain itu, perpaduan juga dapat mengukuhkan lagi ekonomi negara dengan penglibatan semua kaum dalam kegiatan ekonomi. Oleh itu, taraf hidup masyarakat dapat ditingkatkan dan sekaligus masyarakat dapat menjalani sebuah kehidupan yang baik. Okey. Baik. Terlihat respon yang diberikan oleh Alisha pula. Silakan, Jika ada Alisha. tambahan jawapan dan juga respon. Ya. Baik, jawapan yang diberikan daripada Abang Lokman kita amatlah bagus. Perpaduan ni amatlah penting untuk keamanan negara. Jika negara kita tidak aman, ini akan menjejaskan ekonomi sekaligus menyebabkan negara kita tidak membangun. Bayangkan jika negara kita tidak aman, ini akan menyebabkan negara kita, Malaysia, kucak-kacir dan masyarakat juga tidak bebas untuk menjalankan aktiviti harian mereka. Seterusnya, perpaduan juga mewujudkan kestabilan politik. Hal ini kerana masyarakat dan pemimpin berganding bahu mereka untuk memajukan negara walaupun berbeza agama dan bangsa. Hidup Alisha. Jawapan ni sangat mantap, cikgu. Mantap dan tepat. Ya. Okey, kita lihat, kita semak jawapan Silakan. yang diberikan oleh murid-murid saya. Okey, tepat sekali itu kepentingan perpaduan. Negara akan aman, masyarakat hidup sejahtera, politik akan stabil dan juga menjadi contoh kepada negara lain. Apabila menjadi contoh kepada negara lain, sekaligus akan meningkatkan imej negara Malaysia sebagai sebuah negara yang terdiri pada masyarakat majmuk tapi hidup dalam keamanan dan perpaduan. Ya, cikgu. Itulah dia pengenalan topik kita hari ini. Sukan sebagai alat perpaduan negara Malaysia. Kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam slot menengah atas di TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menyaksikan slot menengah atas Direct TV KPM bersama saya Irfan Syami dan Cikgu Wan berkenaan dengan mata pelajaran sejarah tingkatan 5, sukan sebagai alat perpaduan. Jadi Cikgu, untuk segmen kali ini apa pula diskusi kita? Okey, seterusnya Irfan, kita akan melihat berkaitan dengan penganjuran sukan. Itu yang pertama kita akan lihat Majlis Sukan Universiti Malaysia atau dalam akronimnya MASUM. Okey, semulakan Irfan. Okey. Majlis Sukan Universiti Malaysia ataupun MASUM bermula pada tahun 1974. MASUM ditubuhkan dengan bertujuan mengadakan pertandingan sukan dalam kalangan penuntut dan staf universiti tempatan. Itu melibatkan penuntut dan juga staf universiti antara universiti-universiti di seluruh negeri. Okey, MASUM diperkenalkan bagi memupuk perpaduan dan integrasi nasional. Okey, saya akan teruskan dengan MASUM juga menjadi medan untuk atlet menunjukkan kebolehan dalam sukan. Mungkin ada pelajar-pelajar universiti yang mempunyai kebolehan dalam bidang sukan tertentu. Jadi MASUM ini merupakan dia punya medium ataupun perantaraan bagi pelajar-pelajar untuk menunjukkan bakat mereka dalam bidang sukan. Okey, penganjuran MASUM secara bergile-gile dapat menggalakkan integrasi antara negeri. Okey, seterusnya kita pergi kepada Sukan Malaysia atau dalam akronimnya dikenali sebagai SUKMA.
Okey, Sukan Malaysia ataupun SUKMA diadakan secara 2 tahunan pada peringkat kebangsaan yang disertai oleh 13 buah negeri dan juga wilayah persekutuan. SUKMA bertujuan mengeratkan hubungan kaum dan juga integrasi antara negeri. SUKMA yang pertama diadakan di Kuala Lumpur dari 19 April 1986 sehingga 26 April 1986 yang ketika itu disertai oleh seramai 3,849 atlet yang terdiri daripada 13 buah negeri yang ada di Malaysia. Bayangkan cikgu, kemeriahan ketika itu sebanyak 3,000 lebih atlet yang datang ke tempat yang sama. Itu baru atlet, tak sampai lagi dengan penyokong. Betul. Semua. Ya. Di situ pun akan wujudnya perpaduan. Tepat sekali. Okey, seterusnya ada juga penganjuran sukan yang lain. Penganjuran sukan-sukan yang lain ini adalah merujuk kepada penganjuran sukan perika antarabangsa. Kita akan lihat bahawa walaupun negara kita merupakan sebuah negara yang kecil, namun negara kita itu negara Malaysia berjaya menganjurkan pelbagai jenis sukan pada peringkat serantau dan antarabangsa dan membuktikan bahawa sukan dapat menyatukan masyarakat berbilang kaum di negara ini. Komitmen pemimpin, kesungguhan para sukarelawan pelbagai kaum memastikan penganjuran sukan yang cemerlang dan mendapat pengiktirafan daripada banyak pihak. Okey, antara sukan antarabangsa yang berjaya dianjurkan oleh Malaysia termasuklah hoki Piala Dunia, sukan Commonwealth, Piala Thomas, sukan C, sukan pemotoran Formula 1 dan juga sukan berbasikal litua di Langkawi. Okey. Okay, sekarang ni ini adalah salah satu contoh penganjuran sukan peringkat antarabangsa, itu penganjuran litua di Langkawi. Okey. Saya dah bagi penerangan jelas kepada murid-murid dalam talian. Sekarang tibalah masa untuk menguji minda mereka dengan soalan-soalan. Baik, cikgu. Dah bersedia semua? Okey. Okey, mereka sudah terbaik. bersedia. Jadi cikgu, sila berikan soalan yang pertama. Okey, sekarang ni mereka akan mainkan satu permainan dikenali sebagai hot seat. Macam mana pula tu cikgu? Okey, macam mana? Irfan pun terlibat dalam permainan ni. Okey, baik. Okey, Saya terlibat sama. Irfan kena pilih bola pingpong. Macam tadi juga. Macam tadi Okey, pilih juga. bola pingpong. Baik. Okey. Pilih dulu. Pilih dulu, Irfan. Sekarang ni Ifan pilih satu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Dah cikgu? Okey, Irfan boleh tunjuk dekat kamera nombor berapa Irfan Nombor pilih? berapa Nombor berapa? Nombor 3. Okey, Irfan tu nombor 3. Okey, Ya. murid-murid dalam talian, sila tunjukkan bola pingpong anda. Tunjukkan bola pingpong masing-masing. Okey. Okey. Nampaknya pemegang nombor 3 ialah Alisha. Okey, jadi sekarang ni Alisha yang akan mainkan peranan dalam aktiviti hot seat ini. Okey, soalannya. Nyatakan 4 objektif penganjuran masuk. Okey, Alisha boleh jawab? Baik, terima kasih cikgu. Terdapat 4 objektif pengajuran masum. Yang pertama ialah masum ini ditubuhkan bertujuan untuk mengadakan pertandingan sukan dalam kalangan penuntut dan staf universiti tempatan. Maudud seterusnya, masum diperkenalkan bagi memupuk perpaduan dan integrasi nasional. Dan ketiga, masum menjadi medan untuk atlet menunjukkan kebolehan dalam sukan. Yang terakhir, penganjuran masum secara bergila-gila dapat menggalakkan integrasi dalam antara negeri. Kita semak jawapan Alisha, tepat atau tak? Silakan. Okey, ini adalah 4 objektif penganjuran masum. Yang pertama, mengadakan pertandingan sukan dalam kalangan staf universiti, memupuk perpaduan, medan menunjukkan kebolehan dan juga menggalakkan integrasi antara negeri. Tepat sekali. Irfan, kena bagi berapa bintang? Saya 5 lah. 5? 5 maksudnya cikgu 2 pelekat ke? 2 pelekat. 2 Irfan. pelekat Okey. untuk Alisha. Okey, terima kasih. Seterusnya cikgu, soalan Okey. yang berikutnya. Saya teruskan dengan aktiviti pop quiz. Okey. Dah bersedia ke belum murid-murid saya dalam talian? Okey, mereka semua dah bersedia. Okey. Okey, saya mulakan dengan soalan yang pertama. Bilakah pertama kali SUKMA dianjurkan? Siapa nak jawab? Pada tahun bila Cikgu dah cakap Siapa tadi. nak jawab? Sila. Siapa nak beri jawapan? Bilakah pertama kali SUKMA dianjurkan? Ayo, tak ada siapa nak jawab. Okey, siapa tak jawab ni? Okey, Okey, Alisha. Alisha. Mereka buat suspend je ni. Itulah tu. Okey. Silakan. Okey, Alisha. Baik, SUKMA pertama diadakan dari 19 April tahun 1986 di Kuala Lumpur. Okey, saya semak jawapan tepat atau tidak.
Okey, tepat 19 April 1986 sehingga 26 April 1986. Okey, seterusnya saya pergi kepada soalan yang kedua. Cikgu pelekat untuk Alisha? Satu. Okey. Okey. Nyatakan jumlah atlet yang terlibat dalam penganjuran sukan sukma yang pertama. Oh, okey. Okey, Sila siapa Irfan. nak jawab jumlah atlet ni? Ada beberapa ribu peserta. Okey, siapa nak jawab? Saya, cikgu. Okey, Luqman. Abang Luqman, sila. Okey. Okey, sukma pertama melibatkan seramai 3,849 orang atlet. Tepat ke cikgu? Kita semak jawapannya. Baik. Tepat sekali 3,849 orang atlet. Satu pelekat mewakili 4 bintang untuk Luqman. Ya. Seterusnya, senaraikan kejohanan sukan Peringkat Antarabangsa yang dianjurkan oleh Malaysia. Okey, siapa nak jawab soalan ini? Okey, nampaknya cikgu. Hazim. Okey. Kejohanan sukan antarabangsa yang dianjurkan Malaysia ialah Hoki Piala Dunia, Sukan Commonwealth, Piala Thomas, Southeast Asian Games iaitu Sukan C, Sukan Permotoran Formula 1 dan Sukan Basikal Li Tua di Langkawi. Okey, kita semak jawapannya Irfan. Semak dulu cikgu. Okey, tepat sekali. Hoki Piala Dunia, Sukan Commonwealth, Piala Thomas dan juga Sukan C. Betul. Tahniah. Okey, satu pelekat cikgu. Untuk Luqman. Untuk Azim. Azim. Luqman dah dapat tadi cikgu. Okey. Okey. Baik, seterusnya cikgu kita ada aktiviti yang berikutnya, betul? Okey, sekarang ini kita pergi kepada soalan kebat kemahiran berfikir aras tinggi. Ya. Soalannya, penganjuran sukan di Malaysia memberi impak kepada negara. Beri ulasan ataupun ulaskan kenyataan tersebut. Okey, siapa nak jawab? Saya nak seorang wakil daripada murid-murid saya untuk menjawab soalan ini. Ulaskan panjang-panjang pun tak apa. Silakan. Okey, Alisha. Alisha. Ya, penganjuran kejohanan sukan di Malaysia ini memberikan impak yang positif kepada negara kita kerana menarik pelancong luar datang ke Malaysia. Hal ini tercetus disebabkan apabila penganjuran sukan diadakan, kehebahan dan promosi akan dijalankan di media sosial sama ada melalui rancangan televisyen ataupun sebaliknya. Dalam masa yang sama, penyokong pasukan yang bertanding akan ke negara kita untuk menyaksikan pasukan dari negara mereka. Dalam konteks ini, kehadiran mereka bukan sahaja menggalakkan industri pelancongan tempatan, sebaliknya merasai ekonomi melalui pertukaran mata wang asing dan juga merancangkan industri perhotelan tempatan. Lama jawapannya cikgu. Tak cukup satu nafas tu. Ya, sangat matang Sangat matang jawapannya. Ada dari aspek ekonomi, sosial dan juga aspek mata wang pun dikaitkan juga cikgu. Okey, Terbaik. Kita semak jawapan betul. Sila. Okey. Tepat sekali. Yang pertama, meningkatkan industri pelancongan. Dalam masa yang sama, memperkenalkan budaya tempatan yang begitu unik dan meningkatkan ekonomi negara melalui pertukaran mata wang asing. Alhamdulillah. Jadi cikgu, berapa ganjaran nak berikan kepada Alisha cikgu? Kita berikan 5 bintang. 5 dua stiker. bintang, 2 pelekat kepada Alisha. Baik, sementara Abang Irfan nak lekatkan, kita nak berhenti berehat dulu. Teruskan bersama kami dalam slot menengah atas sejarah tingkatan 5. Jom lekat dulu. Didik TV KPM. Baik, murid-murid, jom kita sambung kelas sejarah kita bersama dengan saya Irfan Syami dan Cikgu. Tapi sebelum tu, Abang Irfan nak nyanyi sikit. Pahit getir hidup dan pengorbanan. Cikgu sambung. Tak boleh, Irfan. Hujan Irfan nanti. Okey, baik. Kita akan sama-sama pelajari tentang subtopik seterusnya berkaitan dengan kejayaan Malaysia dalam bidang sukan. Betul, Cikgu? Okey, betul. Jom Tepat sekali, kita Irfan. mulakan. Okey, kita mulakan Tak nak sekarang. sambung pula, Cikgu. Okey. Okey, kita akan lihat kejayaan Malaysia
kebanggaan bersama. Ya. Okey, kejayaan pasukan negara dalam pertandingan sukan antarabangsa seperti Sukan Olimpik, Sukan Asia, Sukan SEA dan Pesta Bola Merdeka merupakan hasil kerjasama serta kesungguhan pelbagai pihak. Maksudnya hasil kerjasama dan kesungguhan pelbagai pihak ni, kejayaan tersebut bukan bergantung semata-mata kepada atlet yang bertanding tetapi juga kepada penyokong, pasukan penyokong serta Jurulatih. juga jurulatih dan persatuan-persatuan sukan yang beri komitmen yang tinggi untuk memastikan negara mencapai kejayaan dalam bidang sukan peringkat antarabangsa. Okey, kita akan lihat dalam pasukan seperti bola sepak, hoki, badminton, renang, bowling dan juga olahraga, pemain dan jurulatih bekerjasama tanpa mengira kaum. Walaupun mereka berbeza kaum, mereka bekerjasama untuk menghasilkan sebuah pasukan yang berkualiti dan bertaraf antarabangsa dan boleh mengharumkan nama negara. Okey, dan kejayaan pasukan ini merupakan harapan seluruh rakyat Malaysia. Siapa yang tak inginkan kejayaan? Betul, Cikgu. Semua inginkan kejayaan. Okey, jelaslah bahawa sukan memainkan peranan yang penting dalam membentuk sebuah pasukan yang bersatu dan saling bekerjasama untuk mencapai kejayaan. Malaysia turut melakar kejayaan dalam sukan Paralimpik seperti kejohanan Paralimpik Dunia. Atlet negara menunjukkan satu prestasi yang sangat cemerlang dengan meraih kemenangan dalam pelbagai jenis sukan seperti olahraga dan memanah. Walaupun mereka mempunyai kekurangan, tetapi mereka tidak menggunakan alasan tersebut untuk mundur. Betul. Tetapi mereka berusaha dan terus berusaha dengan sokongan pelbagai pihak dan membuktikan mereka berjaya mengharumkan nama negara dan membuktikan mereka bahawa mereka boleh melakukan sesuatu yang luar biasa untuk negara. Okey, seterusnya kita akan lihat berkaitan dengan laungan Malaysia Boleh. Ifan selalu dengarkan laungan tersebut? Selalu, Cikgu. Okey, saya tanya Ifan apa perasaan Ifan jika mendengar laungan Malaysia Boleh? Okey, kalau Ifan dengar, Cikgu, ada orang jerit Malaysia boleh, Malaysia boleh, Ifan akan rasa satu semangat yang berkobar-kobar, Cikgu. Bukan Ifan sebagai pemain, tetapi walaupun sebagai seorang penonton ataupun peminat sukan, kita akan sama-sama dapat rasakan kekuasaan ketika itu untuk mendapat kejayaan dalam bidang sukan. Contohnya ketika permainan bola sepak, Cikgu. Rasa semangat dia lain macam, lain Cikgu. macam kan, Ifan, kan? Berdebar-debar kita kat sana. Perkataan boleh itu menunjukkan kita boleh melakukan apa saja. Kita boleh mencapai kejayaan. Okey, saya teruskan, Ifan. Okey, slogan Malaysia Boleh menunjukkan patriotisme rakyat Malaysia tanpa mengira kaum, agama dan bangsa ketika menyokong pasukan Malaysia bertanding dalam kejohanan peringkat serantau dan antarabangsa. Selalunya kita akan dengar laungan Malaysia Boleh ini daripada peminat-peminat sukan, penyokong sukan, Malaysia Boleh, Malaysia Boleh, dan semangat tersebut telah menyemarakkan lagi permainan para atlet dan atlet akan ada satu perasaan ingin membanggakan negara dengan bermain bersungguh-sungguh dan mencapai kejayaan. Okey, seterusnya, slogan ini asalnya adalah kempen Piala Thomas dan Uber pada tahun 1992 dan penyertaan Malaysia di kejohanan Olimpik yang diadakan di Sepanyol serta kejohanan Sukan SEA yang diadakan di Singapura pada tahun 1993. Dah lama Cikgu slogan ni dah kan? Ya, dah lama slogan ini. Dan masih digunakan sehingga hari ini dan relevan. Ya. Okey. Laungan Malaysia Boleh juga oleh penyokong dapat dilihat apabila Malaysia muncul sebagai juara Piala Thomas pada tahun 1992 dan sokongan ini membuktikan bahawa rakyat Malaysia bersatu padu untuk kejayaan pasukan negara. Okey, ini merupakan salah satu contoh kejayaan, potret kejayaan pasukan badminton Malaysia yang menjuarai Piala Thomas pada tahun 1992. Okey, kita nak menguji minda murid-murid dalam talian dan murid-murid di rumah juga boleh turut serta dalam uji minda ini dengan merujuk buku teks sejarah tingkatan 5 berhalaman 152 sehingga 156. Baik, kita select dulu buku teks kita untuk dapatkan info berkenaan dengan uji minda yang berikutnya. Jadi, Cikgu,
aktiviti kita utusan, cikgu? Utusan. Utusan ni maksudnya kumpulan yang murid 4 orang ni akan menghantar 2 wakil utusan mereka untuk menjawab soalan yang dikemukakan nanti. Okey, akan ada yang dihantar untuk menjawab soalan, cikgu. Okey. Jadi jom kita tengok soalannya dan siapa yang nak jawab. Silakan. Okey. Soalannya ialah jelaskan faktor kejayaan Malaysia dalam sukan peringkat antarabangsa. Faktornya. Okey, siapakah utusan yang dipilih oleh keempat-empat ahli tersebut ataupun murid tersebut? Insan yang terpilih, munculkan diri anda. Siapa? Saya, cikgu. Okey. Okey. Okay. Haziq. Saya dipilih oleh ahli kumpulan yang lain sebagai utusan menyampaikan maklumat berkaitan faktor kejayaan Malaysia dalam sukan peringkat antarabangsa. Okey, yang pertama. Faktor kejayaan Malaysia dalam sukan antarabangsa seperti sukan Commonwealth maupun sukan SEA kerana hasil kerjasama serta kesungguhan pelbagai pihak dalam pasukan seperti bola sepak, hoki maupun badminton. Pemain dan jurulatih mengamalkan konsep kerjasama tanpa mengira kaum ataupun perbezaan yang wujud. Mereka semua merupakan satu kumpulan yang berjuang untuk mengharumkan nama baik negara. Kerjasama yang mereka tunjukkan dalam pasukan berpasukan memberi hasil yang baik terhadap mutu permainan sekaligus membawa kejayaan kepada pasukan. Terbaik, Haziq. Terbaik, jawapan yang lengkap. Saya rasa Haziq ni layak untuk mendapat Berapa, 5 cikgu? bintang. 2 pelekat. Ya, tepat sekali 2 pelekat. Okey, cikgu. Kita lihat dulu jawapannya. Okey. Kita pergi seorang lagi. Suka, Haziq. Ya, Haziq. Betul. Irfan, kita ada seorang lagi utusan. Ada oh ya, sebelum seorang terlihat lagi utusan. Jawapan, okey. Okey. Utusan yang kedua, siapa merupakan utusan yang kedua dipilih oleh rakan-rakan lain untuk memberikan jawapan? Okey. Utusan kedua ialah Alisha. Okey, dipersilakan Alisha untuk memberikan jawapan anda. Insan yang terpilih. Silakan. Saya merupakan utusan yang kedua untuk menyampaikan jawapan. Baiklah, selain daripada jawapan yang diberikan daripada Dr. Haziq kita, kejayaan pasukan Malaysia adalah kerana mempunyai penyokong yang mempunyai latar bangsa, budaya yang agama dan berbeza. Namun begitu, penyokong Malaysia mempunyai semangat patriotisme yang tinggi dan berkongsi slogan yang sama iaitu Malaysia Boleh. Semangat Malaysia Boleh yang dilakukan penyokong Malaysia di kejuaraan antarabangsa merupakan satu bentuk slogan moral, bentuk sokongan moral yang memainkan semangat pasukan Malaysia untuk membuktikan bahawa atlet negara kita mampu mencipta sebuah kejayaan yang hebat. Baiklah, selain itu, faktor kejayaan Malaysia juga adalah kerana semangat juang atlet kita yang tinggi. Atlet kita mempunyai satu semangat luar biasa untuk berjuang habis-habisan untuk mengharumkan nama baik negara. Malaysia Boleh. Dan mereka juga yang ingin membuktikan bahawa atlet negara juga setaraf dengan atlet dunia lain. Kita sebagai rakyat Malaysia juga berjaya untuk membuktikan negara kita sebagai negara yang kecil tetapi mempunyai potensi sukan yang amat besar. Semangat juang ini adalah kerana kecintaan kepada negara. Kejayaan ini juga sebagai hadiah kepada negara dan buktikan bahawa negara kita boleh. Okey, bukan saja Malaysia boleh tapi Alisha boleh. Ya. Okey. Betul jawapan dia, tepat, panjang, padat dan relevan. relevan. Okey, kita semak dulu jawapannya. Okey. Okey, tepat sekali. Ini antara jawapan-jawapan yang diberikan oleh pelajar dan juga merupakan jawapan yang tepat. Itu kerjasama dan kesungguhan semua pihak. Sudah pasti nak berjaya perlu ada kerjasama semua pihak. Bukan bergantung kepada atlet semata-mata. Semangat penyokong negara sangat tepat sekali. Penyokonglah yang memberikan semangat kepada mereka. Mereka berada dalam gelanggang dan penyokong merupakan tulang belakang kepada kejayaan dengan memberi semangat tersebut. Pemain akan bermain dengan bersungguh-sungguh. Yeah. Okey, seterusnya semangat patriotisme itu semangat cinta akan negara. Jika kita cinta akan negara, kita akan berikan sesuatu kejayaan kepada negara. Betul, cikgu. Okay. Berbakti kepada negara Malaysia. Cikgu, untuk utusan yang kedua berapa ganjaran, cikgu? Okey, tepat, padat, jelas dan sangat relevan. Kita bagi 5 bintang, 2 pelekat. Kepada Alisha. Baik, cikgu. Seterusnya, cikgu. Okey, kita terus pergi kepada aktiviti seterusnya yang kita kenali sebagai ulas gili. Okey, soalan yang pertama. Apakah mesej yang disampaikan melalui slogan Malaysia Boleh? Okey, murid-murid akan berikan jawapan pada helaian kertas mereka. Baik. Okey, sila berikan jawapan semua. Silakan angkat jawapan anda sekarang ini untuk kita melihat kepada soalan yang pertama.
mesej yang disampaikan melalui slogan Malaysia Boleh. Boleh. Dengan pantas, dengan cepat, tunjukkan jawapan anda semua. Okey. Yang di rumah juga boleh sama-sama cuba lakukan aktiviti bersama kami di sini. Boleh lakukan, tunjuk kepada kami di skrin TV anda juga. Okey, boleh angkat jawapan masing-masing? Dah, cikgu. Okey, mesejnya kita lihat keseluruhan memberi mesej patriotisme ataupun cinta akan negara. Okey, boleh letak jawapan anda, kita semak jawapan tepat ataupun tidak. Silakan. Okey, tepat sekali ialah menunjukkan mesej patriotisme rakyat Malaysia tanpa mengira kaum, agama dan bangsa. Okey, kita bergerak kepada soalan kedua, Irfan. Silakan. Okey, nyatakan idea untuk menghasilkan slogan Malaysia Boleh. Okey, satu saat daripada sekarang. Satu saat? Satu saat sahaja. Pantas. Sebab Okey. dia gila-gila kan, ulas gila, dia kena pantas. Betul, kena pantas, kena Okey, cepat, kena cepat. kena padat isinya. Ini nampak mereka tengah Okey, memberi memang jawapan. bersungguh-sungguh, cikgu. Bersungguh-sungguh, ya. Berkerut-kerut dahi. Haziq tengah- dah jawab betul? Angkat. Sila. Okey, siapa nak bagi jawapan, boleh angkat jawapan masing-masing. Okey, Alisha dah angkat. Aziz dah. Abang Luqman ni. Abang Luqman. Boleh angkat tinggi sikit Luqman jawapan. Okey. Okey, slogan untuk piala Thomas dan Uber sudah digunakan ketika mintaan sukan Olimpik. Okey, boleh turunkan jawapan. Kita semak jawapan yang diberikan tepat atau tidak. Okey, tepat sekali. Idea ini bermula daripada kempen Piala Thomas dan Uber pada tahun 1992 dan juga penyertaan Malaysia di kejohanan Olimpik yang diadakan di Sepanyol. Baik, okey. Itu dia aktiviti kita yang berikutnya, iaitu ulas gila ataupun rotating review. Jadi, berapa ganjaran untuk semua, cikgu? Kita bagi semua ganjaran mereka ialah 5 bintang. Setiap orang akan dapat 2 Dua pelekat. pelekat. Jelaslah bahawa sukan ini hanya memerlukan bukan sahaja kepada satu atlet, malah kepada jurulatih dan juga penyokong bersama-sama. Kita akan berhenti berehat dulu. Teruskan bersama kami dalam slot menengah atas Direct TV KPM. Jangan ke mana-mana. Jom kita lekat. Didik TV KPM. Bersama kami dalam slot menengah atas Direct TV KPM, saya Irfan Syami dan Cikgu Wan di sini berkongsi kepada kita tentang sukan merupakan alat perpaduan. Jadi Cikgu, untuk segmen kali ini, apa pula perbincangan kita sebenarnya? Okey, saya teruskan Irfan. Okey, Sila. perbincangan kita untuk segmen kali ini ialah peranan organisasi dalam perkembangan sukan dan memupuk perpaduan kaum. Okey, terdapat beberapa agensi diberikan tanggungjawab untuk meningkatkan pencapaian dan kecemerlangan sukan negara pada peringkat antarabangsa. Antaranya termasuklah Kementerian Belia dan Sukan, Majlis Sukan Negara, Majlis Olimpik Malaysia serta Persatuan Sukan Peringkat Kebangsaan dan Negeri. Itu merupakan agensi-agensi maupun persatuan yang terlibat dalam pembangunan sukan negara. Mereka bertanggungjawab untuk memastikan atlet-atlet negara bertaraf antarabangsa dan mencipta banyak kejayaan dalam pertandingan peringkat antarabangsa. Okey, seterusnya ada juga pegawai pengurusan, pakar perubatan sukan, pegawai teknikal dan panel kejurulatihan yang terlibat dalam organisasi ini dan mereka terdiri daripada pelbagai kaum dengan kepakaran dalam bidang masing-masing. Tidak tertumpu kepada satu kaum sahaja, tetapi mereka terdiri daripada pelbagai kaum berdasarkan kepakaran masing-masing. Di sini akan mewujudkan satu nilai tambah, iaitu nilai perpaduan dalam kalangan masyarakat dan juga pengurusan tersebut. Okey, saya teruskan dengan kepimpinan berwibawa. Sudah pasti kejayaan sesuatu bidang
khususnya dalam sukan kita bincangkan bergantung kepada kewibawaan seorang pemimpin, kepimpinan berwibawa. Kita akan lihat apa peranan mereka, bagaimana mereka mainkan peranan. Kita akan lihat ialah kejayaan sukan di negara kita merupakan hasil pengurusan sukan yang cekap dan teratur, yang sistematik. Dia ada organisasi, ada objektif, ada matlamat dan ada misi. Kecemerlangan ini juga disebabkan ketokohan pemimpin persatuan sukan, jurulatih, para atlet dan pegawai sukan. Keunikan perkembangan sukan di negara kita memperlihatkan pelibatan kerabat diraja dan ahli politik sebagai penaung ataupun presiden persatuan sukan. Bekas atlet juga menjadi pengurus atau jurulatih pasukan dan dalam masa yang sama peranan mereka amatlah penting untuk menarik minat dan sokongan rakyat terhadap perkembangan industri sukan negara. Setuju, Cikgu. Okey, tepat sekali Faham. Setuju. Okey, sekarang kita nak menguji minda murid-murid dalam talian dan murid-murid di rumah juga boleh terlibat sama dalam aktiviti ini. Okey, saya mulakan dengan soalan yang pertama. Aktiviti murid kita kenali sebagai perbincangan bebas. Mereka bebas untuk berbincang, untuk memberikan jawapan. Okey, saya mulakan dengan soalan yang pertama. Okey, berdasarkan simbol tersebut, lakukan aktiviti berikut. Aktiviti berikut itu merujuk kepada soalan-soalan yang akan dijawab oleh murid berdasarkan pilihan simbol murid tersebut. Oh, okey. Okey. Siapa yang nak buat pilihan simbol yang ada pada paparan tersebut? Siapa nak mulakan dulu wadah perbincangan kita? Silakan. Okey, Luqman. Abang Luqman. Teruskan, nak pilih Luqman. simbol mana tu, Luqman? Simbol atlet yang sedang berbasikal. Berbasikal. Okey, atlet yang sedang berbasikal. Soalannya, namakan tokoh pemain yang anda kenal dalam simbol sukan berkenaan. Okey, cikgu. Tokoh atlet tersebut ialah Dato' Azizul Hasni Awang. Kita semak tepat tak jawapannya. Okey. Tepat sekali, Dato' Azizul Hasni Awang. 4 bintang untuk Luqman. Kita pergi kepada soalan yang kedua. Bincangkan kejayaan yang pernah dicapai oleh tokoh tersebut. Okey, siapa nak bincangkan kejayaan tersebut? Oleh Dato' Azizul Hasni Awang. Okey, nampaknya Alisha. Okey, apa jawapan Alisha? Baiklah cikgu, antara kejayaan yang pernah dicapai oleh Dato' Azizul Hasni Awang ialah beliau telah mencipta sejarah sebagai pelumba basikal pertama negara yang meraih pingat gangsa di Sukan Olimpik 2016 yang bertempat di Rio de Janeiro, Brazil. Kita semak jawapan. Tepat sekali, itu antara kejayaan yang dicapai oleh Dato' Azizul Hasni Awang. Banyak kejayaannya, ni antara salah satulah antara kejayaan dicapainya ialah mencipta sejarah sebagai pelumba basikal pertama negara meraih pingat gangsa di Sukan Olimpik 2016. Sukan Olimpik lah sukan utama yang diadakan di dunia. Okey, saya teruskan dengan soalan yang ketiga. Mari kita lihat, cikgu. Okey, ni Azizul Hasni Awang. Ya. Siapa tak kenal cikgu kan? Ini pun siapa tak kenal? Tak kenal. Okey. Dato' Lee Chong Wei. Ridwan Puzi. Ya. Okey, soalan seterusnya. Bagaimanakah kejayaan mereka dapat menyemarakkan semangat perpaduan kaum melalui sukan? Okey, siapa nak berikan jawapan? Saya, cikgu. Okey, silakan Hazim. Kejayaan mereka semua ialah menyemarakkan perpaduan kaum melalui sukan kerana seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira bangsa, agama dan budaya bersama-sama meraihkan kejayaan tersebut dengan semangat dan laungan Malaysia Boleh. Wah, okey. Laungan yang bersemangat Malaysia Boleh. Cikgu, kita cek dulu, kita saksikan jawapannya. Okey, tepat sekali. Semarakkan kejayaan melalui semangat Malaysia Boleh. Cikgu, berapa pelekat untuk Azim? Lupa saya. Azim kita bagi 4 bintang. 4 bintang. Baik. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Cadangkan langkah untuk mewujudkan perpaduan kaum dan integrasi nasional melalui sukan. Bagaimanakah sukan mampu mewujudkan perpaduan dan juga integrasi? Okey, siapa nak jawab? Cadangkan langkah. Saya, cikgu. Ya, dengan penuh semangat. Sila. Langkah yang boleh kita ambil untuk mewujudkan perpaduan kaum dan integrasi nasional melalui sukan ialah bakat baru yang dicari bagi menyertai pasukan sukan diperoleh dalam kalangan atlet dari kaum yang berbeza dan bakat tersebut juga dari negeri yang berbeza.
Dalam masa yang sama, pengurus pasukan perlu memainkan peranan dengan memastikan atlet menjadi sebuah keluarga yang erat. Okey, semak jawapan Luqman. Boleh, Tepat cikgu. tak? Okey, tepat sekali. Kita mencari bakat sukan bermula daripada peringkat awal lagi, berbeza-beza, bukan berdasarkan kaum, tapi kita lihat kepada kebolehan mereka. Okey. Berapa bintang cikgu untuk Luqman? Kita bagi 4 bintang. 4 bintang. Okey, sekarang kita bergerak kepada soalan seterusnya. Jelaskan kepentingan menjaga perpaduan dan keharmonian. Kenapa kita perlu jaga perpaduan dan keharmonian negara? Okey, siapa nak jawab? Jelaskan kepentingan. Saya juga. Silakan. Teruskan Aziz. Okey, marilah kita. Okey, kepentingan ialah elak persertaan berlaku. Hal ini kerana dengan adanya perpaduan dan mementingkan keharmonian, masyarakat saling menghormati dan bersikap toleransi antara satu sama lain dengan mengetepikan perbezaan yang ada. Selain itu, melahirkan semangat kerjasama iaitu membantu antara satu sama lain apabila dalam kesusahan dan mengamalkan konsep berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kerjasama yang baik ini membolehkan urusan dan tugasan diselesaikan dengan baik. Sudah pasti, kerukunan yang wujud antara masyarakat ini akan membentuk imej baik negara dan imej negara dipandang tinggi kerana berjaya melahirkan sebuah komuniti masyarakat dan sejahtera walaupun dalam kepelbagaian yang ada. Kita semak jawapan tepat atau tak? Betul. Aziz bagi jawapan yang mengelakkan sangat padat. persekongkolan berlaku, itu pentingnya perpaduan. Seterusnya, melahirkan semangat kerjasama dalam masyarakat dan imej negara dipandang tinggi. Sudah tentu jika adanya perpaduan negara, perpaduan antara kaum, negara akan aman, tiada rusuhan, tiada kacau bilau, dan ini akan meningkatkan imej negara. Negara luar akan memandang bahawa Malaysia sebuah negara yang aman damai dan imej negara ditingkatkan. Baik, cikgu. Okey, berapa ganjaran untuk saudara Haziq tadi, cikgu? Okey, kita bagi 5 bintang dengan 2 pelekat untuk Haziq. Jadi, cikgu, kita nak dapatkan sekarang rumusan daripada murid cikgu. Jadi, siapa yang bertuah tu? Silakan. Okey, siapa yang bertuah Ya. Siapa yang Berdasarkan memberikan apa yang kita dah rumusan belajar berkaitan sepanjang pada hari ini? bersama cikgu. Okey, Silakan. Alisha. Baik, apa yang diperoleh sepanjang pembelajaran kita pada hari ini ialah sukan ini mengukuhkan perpaduan pelbagai kaum kerana sukan tidak terhad kepada sesuatu kaum sahaja. Dalam pasukan sukan ini, kita dapat melihat nilai kerjasama dan toleransi sentiasa wujud bagi melahirkan sebuah kejayaan dan mengharukan negara di pesada dunia. Baik, terima kasih Alisha. Okey, itu adalah rumusan daripada Alisha. Tapi bagaimana pula rumusan daripada Cikgu Wan sendiri? Silakan. Okey, berdasarkan tajuk pada hari ini, sudah pasti dan jelas bahawa sukan merupakan alat perpaduan kaum kerana sukan boleh menyatukan semua bangsa, semua kaum, semua warna kulit yang ada. Sebagai contohnya, kita lihat bahawa penyokong pasukan yang bertanding, mereka akan bersatu dengan lawangan Malaysia boleh untuk menyokong pasukan negara sehingga mencapai kejayaan pada peringkat antarabangsa. Apa yang penting, cikgu? Kerja Sama. Okey, bagaimana pula dengan prestasi keseluruhan mereka untuk hari ini? Prestasi keseluruhan murid-murid saya pada hari ini berdasarkan sesi soal jawab dan juga aktiviti yang melibatkan mereka, saya dapat rumuskan bahawa mereka berjaya mendapat 5 bintang. 5 bintang, berikan tepukan dulu. Tahniah semua. Okey, di mana cikgu? Rakan-rakan kita nak dapatkan latihan pengukuhan. Murid-murid di rumah boleh mendapat latihan pengukuhan di Pelantar Delima KPM. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Wan Muhammad Saifuddin dan Cikgu Wan Nur Adli kerana bersama kami berkongsi kepada kita tentang sukan sebagai alat perpaduan. Jangan lupa slogan kita, Malaysia boleh. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye-bye.